dia cakap lagu perempuan ni best. Lepas tu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa man walah. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhihaba humumina wa jilaa ahzanina. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nussina. وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم اجعل القرآن حجة وشفاعة لنا يوم القيامة. آمين يا رب العالمين. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah masih lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama kita menelusuri qisasus sabiqin, kisah orang-orang terdahulu yang dirakamkan di dalam Al-Quran. Baik, ada kisah para nabi, ada kisah kaum-kaum terdahulu yang hidup pada zaman nabi yang tertentu tetapi tidak langsung terus dengan Nabi alaihimussalatu wassalam. Maka para ulama membahagikan, ada ulama yang meletakkan qasasul anbiya, kisah para nabi, diasingkan dengan qasasus sabiqin, kisah-kisah umat-umat terdahulu, kisah orang yang beriman, kisah orang yang tidak beriman di dalam Al-Quran. Dan mereka meletakkan, ada di kalangan mereka meletakkan dalam buku yang berbeza, dalam kitab yang berbeza. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan berbicara tentang satu kisah yang mana didatangkan di dalam Al-Quran, iaitu Ibnai Adam, iaitu dua orang anak Adam. Dua orang anak Adam ini yang akhirnya telah dibunuh salah seorang daripada mereka, yang sampai kepada kita nama mereka ialah Qabil dan Habil.
Dan tidak ada hadis yang sahih menceritakan nama tersebut. Qabil dan Habil tersebut ianya adalah riwayat Israiliyat daripada kitab-kitab terdahulu yang tidak kita tidak menolak nama tersebut, cumanya kita melihat bahawa di sana ada beberapa isu yang mungkin kita boleh lihat sama-sama insya-Allah. Saya share skrin kepada tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita tengok dalam Al-Quran tidak disebutkan nama Qabil dan Habil. Tetapi disebutkan nama dua orang anak Adam alaihi salam. Baik, saya cerita first kali di antara cerita yang telah didatangkan di antaranya oleh Imam Tabari, didatangkan juga disebut oleh Al-Imam Suyuti di dalam kitab tafsirnya Durul Mansur, cerita tentang riwayat Israiliyat. Walaupun Imam At-Tabari tidak menjelaskan ia adalah riwayat Israiliyat, tetapi datang para imam selepasnya, di antaranya Imam Ibn Kathir menyatakan ia adalah riwayat Israiliyat yang sangat didetailkan. Begitu juga dengan Al-Imam Suyuti dalam kitab Durul Mansur. Begitu juga dalam kitab contemporary yang saya selalu baca, yang saya bentang kepada tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, kitab ini Ma'a Qasasus Sabiqin, bersama kisah-kisah para orang terdahulu, yang mana riwayat Israiliyat ni menceritakan tentang mereka menamakan ia adalah Qabil dan Habil. Qabil dan Habil, iaitu anak kepada Nabi Adam alaihi salam, anak kepada Nabi Adam dan anak kepada Hawa. Tetapi dalam catatan Israiliyat ini, mereka mendatangkan cerita bahawa Nabi Adam alaihi salam dan Hawa apabila berkahwin. Saya minta tolong tuan-tuan sekalian mute ya. Baik. Kat mana kita tadi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Qabil dan Habil ini yang didatangkan dalam riwayat Israiliyat ni sangat banyak dan sangat panjang. Cuma saya simpulkan di antara poin penting yang dicatatkan dalam riwayat Israiliyat yang didatangkan oleh Al-Imam Suyuti dalam Durul Mansur, menyatakan bahawa Nabi Adam alaihissalam apabila berkahwin dengan Hawa melahirkan 40 orang anak. Melahirkan 40 orang anak, 20 lelaki dan 20 perempuan. Setiap kali kandungan Hawa ni apabila Hawa ni mengandung, dia mesti kandung kembar. Maksud dia anak Adam dan Hawa ada 40 orang, lelaki 20, perempuan 20. Setiap kali mengandung akan lahir lelaki perempuan, lelaki perempuan, lelaki perempuan, lelaki perempuan. Baik, maksud dia bermakna Hawa secara tidak langsung, apa yang diberitahu dalam riwayat Israiliyat ini, Hawa dia 20 kali mengandung, yang melahirkan 40 orang anak ni. Tak kiralah sama ada mengandung gugur ataupun tidak, yang pastinya ada 40 orang anak ini. Dan riwayat Israiliyat menyebut mesti setiap kali melahirkan anak mesti paired, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Baik, itu tidak ditambah lagi dengan Adam alaihissalam yang didatangkan dalam riwayat Israiliyat ada hamba sahaya, maksud dia ada jariah, ada hamba perempuan yang bersama dengan Adam alaihissalam dan melahirkan anak. Dan mereka bila campur tu jadi banyak, lebih daripada 40 lah. Baik, maka itu adalah riwayat Israiliyat yang kita nak cerita ni, riwayat Israiliyat terlebih dahulu yang kita selalu dengar dan mungkin kita tak pernah dengar. Bahkan dalam Durul Mansur ni menceritakan Nabi Adam alaihissalam setelah mana diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke bumi. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut ihbitu fa'azallahum syaitan, apabila syaitan telah berjaya untuk gelincirkan Adam dan Hawa sehingga Allah menurunkan ke atas muka bumi ini, apabila mereka telah mendiami 10 tahun, maksud dia duduk atas muka bumi 10 tahun, maka
Selepas pada itu Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada mereka Qabil. Qabil ni bila kita cerita tadi, apabila lahir dia jadi pair, dua lelaki perempuan. Qabil dilahirkan satu kandungan dengan Iqlimah. Tak cerita mana yang keluar dulu, kakak adik ke kakak abang, kita tak tahu. Cumanya Qabil diceritakan dalam riwayat Israiliyat lahir bersama Iqlimah. Kemudian selepas 2 tahun lepas tu mengandung pula Hawa. Maka keluarlah adik kepada Qabil yang nama dia Habil. Maksud di sini Habil ialah adik, Qabil ialah abang dalam riwayat Israiliyat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya kena sebut ia adalah riwayat Israiliyat. Kerana apa? Quran tak sebut. Kerana apa? Nabi SAW tidak menyebutnya di dalam hadis yang sahih. Tidak ada riwayat yang sahih dan kuat menyebut tentang nama Qabil dan Habil sendiri sekalipun. Dan tidak ada riwayat yang menceritakan detail seperti mana ini. Dan ini adalah tambahan di kalangan Bani Israel yang telah yuharrifuna kalam Allah. Mereka telah mengubah kalam Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi apabila diturunkan ayat-ayat Allah melalui Taurah, Injil, maka mereka mengubah mengikut hawa nafsu mereka. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang telah dicatatkan oleh mereka. Maka Habil dilahirkan, Qabil dilahirkan setelah 100 tahun Nabi Adam dan Hawa berada di atas muka bumi. Kemudian Adam dan Hawa mengarahkan pair untuk kahwinkan anak-anak dia ni di antara satu sama lain, tetapi tak boleh kahwin dalam satu kandungan. Maksud dia Qabil tak boleh kahwin dengan Iqlimah, tak boleh. Maka Adam AS menetapkan bahawa Habil mesti kahwin dengan Iqlimah, manakala Qabil kahwin dengan Labuda. Labuda ni pula satu kandungan bersama dengan Habil. Tetapi Qabil tidak mahu menerima. Sebab apa tak mahu menerima? Sebab Qabil nak dikahwinkan dengan Labuda. Apabila dilihat pada rupa paras Labuda, tak cantik. Seperti mana rupa paras yang ada pada Iqlimah. Kembar dia ni, kembar tidak seiras ni. Iqlimah cantik, rupawan. Yang rupawan, yang cantik ni, yang Qabil nakkan ni, dapat kepada Habil. Sebab Nabi Adam minta supaya Habil kahwin dengan dia. Qabil kahwin dengan Labuda. Labuda pula tak cantik. Maka ditolak mentah-mentah akan cadangan Adam AS. Arahan daripada Adam AS. Maka apabila berkahwin ataupun disuruh untuk mereka berkahwin, mereka Qabil tak maulah. Qabil tak mau. Apabila tak mau, Nabi Adam AS tak boleh nak selesaikan masalah ni. Tak boleh nak selesaikan masalah ni. Maka Nabi Adam AS minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah suruh mereka bentangkan satu proposal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kamu boleh korbankan yang terbaik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Qabil diceritakan dalam riwayat Israel adalah seorang peladang. Qabil ni seorang peladang. Kalau kita ni pesawah lah, pesawah padi. Kat sana peladang, dia tanam gandum dekat sebidang tanah. Manakala Habil pula, dia ni seorang penternak haiwan. Dan di antara haiwan yang diternakkan oleh Habil ini adalah kibash ataupun kambing biri-biri. Maka apabila diminta, Adam AS kata kamu berdua kena tunjukkan barang ataupun kamu semua kena korbankan sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya mempersembahkan apa yang boleh kamu berikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang diterima korban dia. Baik, sekali lagi korban ni bukan maksud dia sembelih korban tu, tak. Korban ni ialah apa yang mereka boleh korbankan yang ada pada mereka untuk mendapatkan habuan, iaitu mendapatkan Iqlimah ni. Baik. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Habil oleh kerana dia ada haiwan, dia ambil haiwan yang paling cantik, yang paling gemuk, yang paling nampak sedap apabila boleh dimakan.
maka dia ambil kambing yang paling mahal sekali yang ada pada dia, gen yang terbaik sekali untuk dipersembahkan kepada Adam, nyatakan ini apa yang boleh aku sembahkan. Kemudian Qabil pula, dia ni dah peladang, maka dia mempersembahkan sebekah gandum yang terbaik. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menerima korban Habil. Sebab Habil dia buat korban yang terbaik, manakala korban Qabil ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah menurunkan api membakar apa yang dipresentkan oleh Qabil, dan bukan sekadar membakar apa yang Qabil persembahkan, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah membakar apa? Membakar ladang dia semua habis. Tetapi korban yang dibawa oleh Habil itu diterima oleh Allah, dibiarkan hidup. Dibiarkan hidup. Tak ada apa-apa yang berlaku. Maka Qabil marah, Qabil dengki kepada Habil, lalu membunuh Habil, dan Habil ketika mana dibunuh, usia Habil adalah 20 tahun. Bermakna tadi riwayat Israiliyat cerita apa? Habil ni lagi muda daripada Qabil 2 tahun. Maksud dia umur Qabil adalah 22 tahun. Maksud dia riwayat Israiliyat yang sampai kepada kita ni cerita detail pasal umur mereka. Qabil umur 22, Habil umur 20. Maka didetailkan juga dibunuhnya Habil ini di satu puncak bukit, bukan dekat Mekah, bukan dekat Madinah, tetapi di tanah Syam. Yang bukit tu dinamakan Bukit Qasiyun di Damaskus. Qasiyun di Dimashq. Maka itu yang diceritakan di dalam riwayat Israiliyat. Tak cukup dengan tu, dalam riwayat tersebut apabila Habil ini dibunuh, Nabi Adam waktu tu dalam riwayat cerita Nabi Adam, riwayat apa tuan-tuan? Riwayat Israiliyat. Nabi Adam berada di Mekah. Tetapi Qabil dengan Habil ni berada di Dimashq. Jauh tuan-tuan, 1,500 km. Padahal tadi suruh berkorban, apa pergi sampai jauh sangat ni? Gitu. Maka Qasiyun, kan, apa nama Habil ini dibunuh di satu bukit yang nama dia Qasiyun di Dimashq. Maka apabila dibunuhnya di bukit tersebut, Nabi Adam AS tahu. Macam mana Nabi Adam AS tahu, kita pun tak tahu. Nabi AS apabila tahu, Nabi Adam AS sangat sedih dan tak pernah senyum, apatah lagi ketawa selama 100 tahun dalam riwayat Israiliyat sebut. Sebab sedih sangat, tak ketawa 1 tahun. Baik, lawak tak tuan-tuan? Yang ni riwayat Israiliyat. Kemudian oleh kerana marahnya Adam AS, Adam AS tak boleh tengok muka Qabil, arahkan pergi ke Adan. Adan dekat mana? Dekat Yaman. Dan menetap kat sana. Disimpulkan cerita, pendekkan, Qabil akhirnya pergi kat sana, tak diberitahu berkahwin dengan siapa, tetapi dikurniakan anak-anak dia buta. Dan Qabil pula dibunuh oleh cucu kepada si Bukta ni. Ya, anak dia ni. Dibunuh dengan hanya membaling batu kepada Qabil. Maksud dia Qabil membunuh, akhirnya dibunuh. Begitulah berakhirnya hidup Qabil. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itu adalah riwayat Israiliyat. Itu adalah riwayat Israiliyat yang ceritakan kepada kita Qabil ini jahat sangat. Qabil ini jahat sangat. Kemudian cerita tentang Nabi Adam AS ada 40 orang anak. 20 lelaki, 20 perempuan. Dalam hadis yang sahih tidak menyebut tentang sedemikian rupa. Dalam hadis yang sahih tidak menyebut, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sama ada ataupun diada-adakan. Kemudian cerita sangat detail. Setiap kali kandungan Hawa mesti keluar 2 orang, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Without fail. Keluar cantik je laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Sekali lagi, ia adalah riwayat Israiliyat. Tidak ada hadis yang sahih yang menyebut tentang perkara ini. Kemudian sebut detail pula, setelah mana 100 tahun Nabi Adam dan Hawa diturunkan di bumi, akhirnya baru dikurniakan
Qabil ni bila keluar, bila dilahirkan selepas 100 tahun. Sangat detail. Sunnah Nabi SAW apatah lagi Quran tidak ada mendetailkan perkara ini. Nah, baik. Kemudian Habil dilahirkan 2 tahun lepas tu, maksudnya 102 tahun selepas mereka diturunkan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Adam supaya mereka dua ni present apa yang mereka boleh present kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Present kepada Allah apa yang mereka mampu present yang terbaik. Dalam hadis yang sahih dalam Al-Quran tak cerita hang suruh sembelih ke, hang suruh bagi apa ke, bagaimana bentuknya ke, tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Al-Quran hanya menerangkan cerita kepada kita mereka disuruh oleh Adam alaihissalam, maksudnya ia adalah arahan Allah untuk present apa yang ada pada mereka yang terbaik. Tetapi tidak dinyatakan present apa. Yang datang adalah riwayat Israiliyat yang tidak benar. Yang cerita tentang kurban kibas-kibas ni tak ada. Dalam hadis yang sahih tidak ada. Nah, tidak ada. Begitu juga cerita tentang Qabil adalah seorang peladang, pesawah yang tanam gandum. Nah, manakala Habil pula adalah penternak haiwan. Seolah-olah cerita ni dah tak adil dah. Dia peladang. Dia memang boleh bagi apa yang dia ada lah. Yang Habil ni pula dah dia belah haiwan. Dia bagi apa yang dia ada lah. Haiwan. Kan? Maka tidak didetailkan oleh Nabi SAW Qabil ni bagi peladang ke, pesawah ke apa, tak diceritakan. Bahkan Al-Quran tidak mendetailkan. Hadis Nabi SAW yang sahih tidak menyebut tentang perkara ini. Ia adalah tokoh tambah dan cerita dongeng daripada riwayat Israiliyat. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi Nabi Adam alaihissalam tak pernah senyum dan menangis, sentiasa sedih selama 100 tahun. Orang buat lawak depan Nabi Adam. Dalam riwayat ni, Durrul Mansur ni menyebut, riwayat Israiliyat, orang buat lawak depan Nabi Adam alaihissalam dalam tempoh 100 tahun pertama selepas kematian Habil itu, dia tak gelak. Buat lawak pun tak gelak. 100 tahun tak pernah gelak, tak pernah senyum. Nah, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apatah lagi cerita tentang pembunuhan berlaku ketika mana Habil berusia 20 tahun. Tidak diceritakan di dalam hadis Nabi SAW yang sahihah dan tidak ada di dalam Al-Quran. Ia adalah tokoh tambah. Bahkan apabila Qabil diusir daripada mana pun kita tidak diceritakan, tetapi diusir sampai ke Yaman, itu juga adalah tokoh tambah. Dan saya tak meletakkan kat sini, Nabi Adam alaihissalam apabila sedih, dalam riwayat Israiliyat cerita bahawa Nabi Adam meluncurkan bait-bait syair di dalam bahasa Arab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka para ulama membincangkan celah mana pula Nabi Adam cakap Arab. Baik tuan-tuan, bangsa Arab tidak muncul ketika mana Adam alaihissalam. Baik, sekali lagi tuan-tuan, Adam alaihissalam berada di syurga. Betul? Sebelumnya berada di syurga. Tetapi adakah Adam alaihissalam berbicara dalam bahasa Arab ketika mana di syurga? Tuan-tuan selalu dengar hadis kan, cerita tentang lughatul Quran hiya lughatul jannah ataupun lughatul Arabiyah hiya lughatul jannah. Bahasa syurga adalah bahasa Arab. Adakah betul tuan-tuan? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada hadis yang sahih yang kuat berceritakan kepada kita adakah Nabi Adam alaihissalam berbicara di syurga di dalam bahasa Arab ataupun tidak, dan tidak ada dalil yang sahih daripada sunnah Nabi SAW menyatakan bahawa bahasa syurga adalah bahasa Arab. Cuma kita boleh menyatakan bahawa kita mengaji bahasa Arab kerana bahasa Arab ialah bahasa Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW. Adapun sebelum ini, sebelum Quran, semua bahasa yang diturunkan kepada
kitab-kitab yang ma'rufah, yang kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya bukan di dalam bahasa Arab. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya bahasa Arab ni adalah bahasa mukjizat yang Allah Taala pilih yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya menceritakan tadi dia adalah riwayat Israiliyat sebab saya nak kita nampak bahawa riwayat Israiliyat ni ada penambahan yang sangat banyak untuk nak tambah garam, cerita nak bagi best. Dan cerita nak bagi best. Tetapi kadang-kadang kita tidak sedar cerita ini rupa-rupanya boleh memberikan impak yang tidak baik kepada Al-Quran dan kepada cerita di dalam Al-Quran. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala apabila menceritakan di dalam Al-Quran, begitu berhati-hati Allah Taala menyampaikan cerita supaya kita tidak tersalah untuk melihat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan. Baik, insya-Allah kita bacakan ayat Al-Quran bermula daripada ayat 27 surah Al-Maidah. Minta maaf saya tak tulis kat sini surah Al-Maidah ya tuan-tuan, sampai ayat 32. Dan saya katakan ini adalah siri yang pertama, insya-Allah. Kita ada dua siri. Siri yang pertama ini. Baik. Saya bacakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين ولئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. Surah Allahul Azim. Kita baca dulu ayat 27 sampai ayat 29. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan di dalam surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Dan bacalah wahai Muhammad kepada mereka, iaitu kisah tentang dua orang anak Adam yang kita kenali sebagai Qabil dan Habil. Idza qarraba qurbanan, yang berlaku yang sebenarnya. Bil haqq, yang berlaku yang sebenarnya, fatuqabbila min ahadihima, iaitu ketika mana mereka berdua qarraba qurbanan, mempersembahkan satu persembahan korban. Untuk apa? Tunjukkan bahawa itu yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendampingi Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah Taala supaya mereka itu lebih dekat kepada Allah. Maka diarahkan kepada mereka qarraba qurbanan, untuk mempersembahkan. Fatuqabbila min ahadihima, lalu diterima daripada dua orang anak Adam ini, diterima oleh salah seorang daripada dia yang kita kenali sebagai Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, dan satu lagi tak diterima, Qabil tak diterima korban dia. Qala, maka berkata yang tak diterima korban dia ni, iaitu Qabil, la aqtulannak, aku nak bunuh hang. Aku nak bunuh hang, aku nak bunuh betul-betul. Ia adalah kata-kata daripada seorang yang tidak diterima korbannya. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Kata Habil, sesungguhnya Allah hanya senya menerima korban. Hanya senya menerima korban
daripada orang-orang yang bertakwa. Ayat seterusnya, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak. Sesungguhnya jika engkau, wahai Qabil, menghulurkan tanganmu kepada aku untuk bunuh aku, sekiranya hang nak bunuh aku menggunakan tangan engkau, ma ana bibasitin, aku takkan buat macam tu. Aku pula takkan sanggup untuk menghulurkan tangan aku untuk membunuh kamu. Aku takkan buat macam tu. Kalau kamu nak buat, kamu buat. Tapi aku takkan buat macam tu terhadap kamu. Kamu mungkin boleh buat terhadap aku, tapi aku takkan buat terhadap kamu. Inni akhafullaha rabbal alamin. Kerana sesungguhnya aku takut hanya kepada Allah yang mentadbir alam ini. Aku takut kepada Allah, aku takkan bunuh orang. Kemudian kata Habil lagi, inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismak fatakuna min ashabin nar. Sesungguhnya aku mahu supaya engkau, wahai Qabil, kembali dengan membawa dosa membunuh aku dan dosamu sendiri. Zalika jazaa'ul zalimin. Maka dengan itu jadilah engkau min ashabin nar, jadilah engkau orang daripada ahli neraka. Wa dzalika jazaa'uz zalimin, dan itulah balasan orang-orang yang zalim. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebelum tu kita kena tengok sikit sejarah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan perkara ini dan kenapa anak Adam alaihi salam boleh saling berbunuhan di antara satu sama lain. Kita tengok apabila bercerita tentang anak Adam, sudah pasti ada sejarah sebelumnya, iaitu Adam alaihi salam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masih ingat ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat semua, aku, wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berkata malaikat bahawa berkata Allah, sesungguhnya aku nak menjadikan malaikat. Inni ja'ilun. Setuju ke tak setuju ke, aku nak menjadikan malaikat. Nak menjadikan khalifah yang pertama di kalangan manusia. Tuan-tuan masih ingat apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat bukan tak setuju, tetapi malaikat boleh nampak bahawa wahai Tuhan, wahai Allah, adakah kamu nak menciptakan manusia? Ingatlah tuan-tuan, ini bukan istingkar. Malaikat dia tidak ingkar kepada Allah. Cuma malaikat dah boleh baca apa yang akan berlaku. Apa kata malaikat? Malaikat kata, ataj'alu fiha, wahai Tuhan, Rabbul Jalalah, kan, wahai Tuhan, adakah kamu nak menciptakan manusia yang bakal menjadi ketua ataupun khalifah di atas muka bumi ini yang bersifat sebagai sifat apa? Yasfikud dima. Sebelum tu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Mereka ni bakal buat kerosakan di atas muka bumi. Wa yasfikud dima. Mereka akan saling berbunuhan, tumpah darah pasti berlaku. Wa nahnu nusabbihu wa bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami sentiasa bertasbih kepadamu ya Allah. Bukan ayat ni cerita tentang malaikat tak setuju, tetapi malaikat inquiry. Pasal apa ya Allah engkau menciptakan manusia yang dah ada hawa nafsu, yang dah ada sifat amarah ini? Apabila ada nafsu ni, ada amarah, mereka pasti akan buat benda jahat. Dan kami nampak apa yang bakal berlaku di masa hadapan. Malaikat ni Tuhan ke? Tak. Kalau kita tengok kisah Adam alaihissalam, ia menggambarkan tentang firasatul mukmin. Firasat orang-orang beriman. Siapakah orang yang paling beriman? Siapakah yang paling beriman daripada manusia? Yang paling beriman adalah malaikat. Malaikat adalah mereka yang ibadun mukramun.
Mereka adalah hamba-hamba Allah yang sentiasa dimuliakan oleh Allah. La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tak pernah sesekali buat maksiat kepada Allah dan mereka sentiasa buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Bermaksud mereka orang yang bertakwa. Mereka adalah malaikat yang saleh. Tak pernah buat maksiat sekalipun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kata Nabi SAW, ittaqi firasatil mu'min. Kamu bertakwalah dengan firasat orang mukmin. Fa innahu yanzuru binurillah, kerana mereka melihat dengan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia Allah memberikan firasat kepada mereka untuk mereka melihat apa yang ada di masa hadapan, mungkin yang akan berlaku yang tidak baik. Maka itu yang nama dia firasat. Bahawa malaikah dia ada firasat dia. Firasat dia agakkan tawaqqa', agakkan masa hadapan apa yang bakal berlaku. Maka mereka menjangkakan bahawa manusia ni akan buat kerosakan atas muka bumi. Sebab ada nafsu. Manusia ni akan menumpahkan darah. Pasti ada kes pembunuhan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maha suci Allah. Subhanallah. Allah menunjukkan kepada kita kes yang pertama yang berlaku di atas muka bumi. Yasfikud dima'. Jenayah yang paling besar yang dirakamkan di dalam Al-Quran ialah berlaku kes pembunuhan yang kita bakal bicarakan, Qabil dan Habil. Benda ini dah nampak oleh para malaikat. Para malaikat dah melihat melalui firasat mereka. Firasat orang yang beriman. Nampak bahawa akan berlaku benda ni. Dan sesungguhnya benda ni telah pun berlaku. Allah rakamkan dalam Al-Quran. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu para malaikat. Para malaikat sentiasa tidak la ya'sunallah. Tak pernah sekali menderhakai Allah. Tetapi kita ingat bahawa Nabi Adam AS ada masalah. Bukan orang, bukan di antara manusia. Tetapi ada satu lagi makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang diciptakan daripada api. Yang mana apabila diciptakan malaikat, fasajadu, semua Allah Ta'ala minta supaya sujud. Usjudu li Adam. Semua sujud pada Adam. Kecuali illa iblis aba wastakbara. Sebab iblis menolak. Tak nak. Sebab dia rasa diri dia istikbar. Dia rasa diri dia ni lebih baik, lebih besar diri dia daripada Adam AS. Sedangkan ia adalah arahan Allah. Apa kata Adam? Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tuhan, wahai Allah, aku sebenarnya lebih baik daripada dia. Sebab engkau ciptakan daripada api. Sedangkan dia diciptakan daripada tanah. Sedangkan Allah tidak menyatakan api dan tanah mana lebih baik. Kalau tuan-tuan menyatakan api lebih baik pada tanah, bermaksud ia adalah pandangan syaitan. Ia adalah pandangan iblis, bapa, tok nenek kepada syaitan. Dan sesungguhnya Allah tidak menyatakan sedemikian rupa. Dan Nabi SAW tidak menyatakan sedemikian rupa. Ia adalah materi semata-mata. Material semata-mata. Dan Allah menyatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menjadikan manusia sebaik-baik insan. Sebaik-baik makhluk yang Allah pernah ciptakan di atas muka bumi. Sebaik-baik makhluk. Bermaksud lebih baik daripada syaitan yang diciptakan daripada api. Tetapi tuan-tuan, syaitan ni Allah Subhanahu Wa Taala, lepas pada tu kita pendekkan cerita, mereka ingkar pada arahan Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka tidak mahu sujud kepada Adam alaihissalam. Seterusnya mereka ingkar pada arahan Allah, bermaksud mereka telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan Allah Taala tidak akan mengampunkan mereka dan tempat mereka adalah di dalam api neraka. Pun begitu, Allah Subhanahu Wa Taala memenuhi janjinya dengan syaitan. Syaitan minta kepada Allah apabila mereka ini dibuang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata syaitan? Iblis kata, Allah lakamkan dalam Quran. Tuan-tuan, kalam kita Allah tak rakamkan pun dalam Quran. Kan? Kita baru hidup.
Tetapi Allah rakamkan syaitan, iblis di dalam Al-Quran supaya kita ambil pedoman. Maksud dia dalam Quran ni bukanlah kalam Nabi sahaja, bukanlah kalam orang yang beriman sahaja, tetapi kalam mereka yang kufur dan tidak beriman kepada Allah pun Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran. Apa janji syaitan kepada Allah apabila Allah halau mereka daripada syurga? Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala janjikan kepada mereka tak boleh nak ubah hampa tempat hampa dalam neraka. Kata syaitan di dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan ayat 17. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shimalihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata syaitan, fabima aghwaytani, oleh kerana engkau wahai Allah menyebabkan aku ini disesatkan selama-lamanya, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, aku janji aku kepada kamu wahai Tuhan, sesungguhnya aku akan mengambil tempat untuk halang mereka. Aku akan duduk dekat sini, aku akan halang mereka. Aku akan kuatkan, orang kata apa, kuatkan kaki aku untuk halang mereka, untuk mereka dapat menjalani di jalan kamu yang lurus. Siratakal mustaqim. Aku akan pastikan mereka takkan dapat siratakal mustaqim. Itu janji syaitan. Apa lagi syaitan janji kepada Allah? La'atiyannahum. Aku janji, aku akan datang kepada manusia, Adam dan anak-anak Adam, min baini aidihim. Aku akan datang pada segenap sudut daripada hadapan mereka, wa min khalfihim, daripada belakang mereka, wa an aymanihim, daripada kanan mereka, wa an shimalihim, daripada kiri mereka. Bermaksud apa dia tuan-tuan? Bermaksud syaitan dah janji aku akan sesatkan manusia macam mana cara sekalipun. Macam mana cara sekalipun, tunggang terbalik kan, aku akan buat juga. Accident aku kena ke apa ke, aku akan bangun kembali, aku akan pastikan anak Adam akan sesat. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Engkau akan mendapati wahai Tuhan, mereka kebanyakan tidak akan bersyukur kepadamu ya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini janji syaitan kepada Allah yang sangat gerun. Gerun tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kita baca surah An-Nas dengan Al-Falaq every day sebelum kita tidur. Nabi SAW tak pernah tinggal baca surah Al-Mu'awwidatan, iaitu surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Apabila kita baca Qul a'udzu bin nas, kita akan tengok minal jinnati wan nas. Aku minta berlindung ya Allah daripada jin, iaitu syaitan, iblis, dan daripada manusia. Begitu juga dengan Al-Falaq. No, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini janji syaitan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketika mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan Nabi Adam alaihi salam di atas dunia ni, Allah Ta'ala dah bagi tahu dah. Bukan Allah Ta'ala peringatkan Nabi Adam dan Hawa yang telah maha tahu dan mereka tahu dah syaitan ni penyebab mereka turun di atas dunia. Bahkan Allah Ta'ala peringatkan anak-anak Nabi Adam AS, iaitu kita. Allah Ta'ala kata apa? Ya Bani Adam, wahai anak Adam, la yaftinannakumus syaitan. Janganlah kamu diperdayakan oleh syaitan. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Seperti mana mereka telah berjaya memperdayakan tok nenek moyang kamu, ayah kamu yang pertama daripada syurga, iaitu Adam dan Hawa. Dua-dua orang, Adam dan Hawa, telah mereka berjaya perdayakan. Tuan-tuan, daripada zaman Nabi Adam AS sampai zaman kita, mereka masih hidup. Syaitan-syaitan ni masih hidup. Pengalaman mereka sangat banyak. Ilmu mereka sangat tinggi. Yanzi'u anhuma libasuhuma liyuriyahuma sawatihima. Apabila Adam dan Hawa dikeluarkan daripada syurga,
kemudian dilucutkan pakaian mereka berdua untuk diperlihatkan kepada mereka aurat mereka yang sebelum itu ditutup di dalam syurga. Allah Subhanahu wa taala kata innahu yurakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatin awliya lilladheena la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya, syaitan ni melihat kamu, syaitan tengok kita. Setan, keturunan setan akan tengok kita dan sentiasa tengok kita dalam keadaan kita pula la tarawnahum, kita pula tak mampu untuk tengok mereka. Inna ja'alna syayatin, sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman-teman rapat bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu janji syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka ini tidak give up dan tidak fed up untuk memastikan manusia ni jangan berada di jalan yang sepatutnya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hebat tak syaitan? Hebat kerana mereka menepati janji mereka kepada Allah. Mereka menepati janji. Sifat syaitan yang harus kita faham dan ikut, mereka tepati janji. Tapi mereka tepati janji buat perkara yang tidak sepatutnya yang kita patut buat. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi awalnya kita bermula dengan menyatakan bahawa kebanyakan yang datang riwayat Israiliyat yang saya sebutkan tadi. Dan kita tengok satu demi satu ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita tentang yang Allah Ta'ala ceritakan tentang anak-anak Adam yang dua orang ni iaitu Qabil dan Habil. Watlu alaihim naba'a bani Adam. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, kami ceritakan kepada kamu. Watlu, bacakanlah Muhammad cerita ni alaihim, kepada mereka, iaitu kepada para sahabat, kepada orang Islam, kepada orang bukan Islam, kepada ahli kitab. Cerita tentang Naba, dua orang kisah dua orang anak Adam, ibnai Adam, dua orang anak Adam. Maksud dia tak sebut siapakah nama mereka. Allah tidak menyebut ia Qabil ke ia Habil ke, tetapi cerita tentang dua orang anak Adam. Yang sampai kepada kita, ia adalah Qabil dan Habil. Kalau sekadar mengambil nama, baik, tak apalah. Kita boleh mengambil nama mereka. Tetapi kisah-kisah kita kena berlaku adil dan kita kena berhati-hati pada menerima kisah mereka. Baik, apa yang Allah Ta'ala kata? Bacakanlah wahai Muhammad cerita ni kepada mereka yang bakal aku cerita ni. Berkenaan tentang dua orang anak Adam. Tapi aku syaratkan nak cerita bil haqqi. Ceritalah dengan cerita yang benar. Dua orang anak Adam ini bukanlah dalam riwayat Israiliyat cerita mereka ni bukan anak kandung. Sesungguhnya mereka ini adalah anak kandung Adam alaihi salam. Berdasarkan kepada ayat Ibni Adam, ia adalah menunjukkan kepada dua orang anak. Disebutkan kepada Adam, dua orang anak Adam. Jumhur mufassirin menyatakan ia adalah anak Adam. Bukan setakat jumhur mufassirin, jumhur ulama menyatakan dua orang anak Adam ni bin sulbihi, daripada tulang, daripada apa? Daripada air mani Adam alaihissalam dan Hawa. Bukan daripada hamba-hamba lain, tak ada cerita pun. Daripada hamba-hamba lain. Sebab ada riwayat Israel yang menceritakan Qabil Habil daripada anak hamba, sebab itu jadi orang jahat dan sebagainya, nak menunjukkan kepada kita bahawa ia adalah benda yang direka cipta, yang tidak adil terhadap dua orang anak Adam ini. Dan ini bukanlah kisah khayalan, sebab ada di kalangan sekelumit, sedikit di kalangan ahli mufassirin menyatakan ini adalah cerita khayalan. Kalau cerita khayalan, Allah Subhanahu Taala tak akan cerita kat sini. Allah Taala siap kata lagi, ceritakanlah kepada mereka wahai Muhammad apa yang bakal aku ceritakan kepada kamu ini bil haqqi, dengan yang benar. Cerita ini adalah benar-benar berlaku. Cerita ini bukan cerita yang dibuat-buat. Dan dua orang ini adalah cerita anak Adam alaihi salam.
Bahkan Nabi SAW walaupun tidak menyebut nama Qabil ataupun Habil dalam hadis yang sahih, Nabi SAW siap menyebut lagi, Nabi kata la tuqtalu nafsan zulman illa kana ala bani Adam al-awwal li'annahu kana awwalu man sanna al-qatla. Hadis ini adalah riwayat Al-Bukhari, hadis yang sahih. Hadis yang sahih ini menyebut bahawa tidaklah membunuh seseorang yang tidaklah patut untuk membunuh seseorang secara zalim. Seperti mana tidak patut seorang anak Adam, iaitu Qabil ni lah, membunuh orang saudaranya. Dan disebut dalam hadis ni Ibnul Adamul Awwal, anak Adam yang pertama. Maksudnya manusia yang pertama yang membunuh. Awwalu man sannal qatla, yang memberikan contoh yang tidak baik, iaitu contoh untuk membunuh orang. Bermaksud ia disebut sebagai Ibnu Adam, anak Adam, bukan anak orang lain. Nah, apabila siyaqul Quran, ayat Al-Quran sebut Ibnai Adam, dua orang anak Adam, sekiranya tidak ada tanda-tanda yang lain menyatakan selain pada anak Adam, kita berpegang pada zahir ayat ini bahawa ia adalah anak daripada tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa aku nak sampaikan cerita kamu dua orang anak kandung Adam alaihissalam ini bil haq. Aku nak sampaikan cerita yang sebenar-benarnya kepada kamu. Bermaksudnya apa dia tuan-tuan? Di sana ada riwayat, ada akhbar, ada riwayat yang tidak sahih, ada riwayat yang ghairu sadiqah, ada riwayat yang dibuat-buat, dan ada riwayat yang nama dia adalah riwayat Israiliyat yang menceritakan tentang dua orang anak Adam ni secara tidak bertanggungjawab. Baik tuan-tuan, kisah dua orang anak Adam ni kita masukkan dalam kisah ghaibiyat, cerita perkara ghaib. Sebab apa perkara ghaib? Kita tak pernah nampak, kita tak pernah tengok. Perkara ghaib ini pernah berlaku dan ianya benar-benar berlaku. Ianya hanya kita boleh tahu perkara ghaib ini melalui dua saja cara. Yang pertama melalui daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quranul Karim. Yang kedua kita hanya tahu melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Selain pada itu para ulama ke cerita sekiranya tidak ada sandaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan daripada Al-Quran, bahkan kita tidak menerimanya. Sebab mereka tidak ada autoriti untuk menceritakan, melainkan ia adalah daripada pemilik kepada perkara ghaib ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya yang diberikan maklumat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selain pada itu tuan-tuan, selain pada itu kita kena tengok. Nah, kita tengok dan selanjutnya kita reject. Sebab apa? Ianya adalah perkara ghaibiyat yang melibatkan akidah. Perkara yang tak libatkan akidah tak apa. Ni perkara yang melibatkan akidah. Kisah ni benar ke tak benar? Ni kisah mendatangkan dosa. Macam kita cerita tentang syurga neraka. Siapa yang boleh bagi tahu kepada kita syurga ni macam mana batu permata dalam dia, ada dalam syurga ni ada sungai dalam dia, macam mana keadaan sungai. Kita tak boleh tahu cerita melainkan melalui yang pertama Al-Quran, yang kedua melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata idz qarraba qurbanan. Baik. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang masuk cerita kat sini terus masuk kepada cerita dua orang anak Adam mempersembahkan satu persembahan untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak menyebut tentang zabihan ataupun zabbaha zabihan. Tak sebut tentang kena korban, kena sembelih. Tak ada sebut. Cuma dalam ayat Quran ni Allah Ta'ala minta supaya mereka mempersembahkan satu persembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diterima oleh Allah. Fatuqubbila min ahadihima. Maka Allah Subhanahu Wa Taala
terima salah seorang daripada mereka. Walam yutaqabbal minal akhar. Allah Ta'ala tak terima pengorbanan ataupun apa yang telah diusahakan oleh seorang lagi atas persembahan yang dia telah lakukan. Allah Ta'ala hanya menerima satu amalan, satu lagi amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, bermaksud kat sini tidak disyaratkan oleh Allah macam mana bentuk pengorbanan, apakah yang diminta oleh Allah Ta'ala untuk dikorbankan, untuk dipersembahkan, tidak diceritakan. Korban, sekali lagi korban daripada perkataan qarraba, korbanan, bermaksud satu ibadah ataupun satu amalan yang diminta oleh Allah untuk taqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya buat pilih apa pun bagi Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala suka. Maka satu amalan diterima oleh Allah, satu lagi amalan tidak diterima. Dan tidak diceritakan apakah amalan tersebut dan bagaimanakah amalan tersebut dilakukan. Ada sebab dia. Tak ada cerita tentang dia ni seorang peladang ke, dia ni seorang pekebun ke, dia ni seorang peternak haiwan ke, dia ni mempersembahkan haiwan. Tidak ada. Di dalam hadis yang sahih pun tidak ada, bahkan di dalam Al-Quran tidak menyebut langsung tentang perkara tersebut. Cumanya, maksud dia apa dia? Al-Quran nak kita fokus apa yang nak disampaikan. Kita akan nampak apabila kita habiskan ayat-ayat yang bakal kita baca. Baik. Berkata seorang lagi hamba Allah, iaitu anak Nabi Adam yang tidak diterima akan korban dia, persembahan dia kepada Allah. Apa dia kata? La'aqtulannak. Dia kata dengan mulut dia, la'aqtulannak. Aku pasti akan bunuh kamu. Apa cerita ni? Masuk cerita bunuh terus ni. La'aqtulannak. Aku akan bunuh. Maksud dia terfikir dekat kepala otak dia. Kita katakan kalau kita sekadar meletakkan nama Qabil, Qabil kata apa? Aku akan bunuh engkau Habil. Tak ada pun cerita dalam ni, sekali lagi tak ada cerita dalam ni perebutan tentang perempuan. Iaitu Iqlimah. Tak ada. Tak ada cerita nak berebut Iqlimah. Tak ada pun cerita dalam ni. Al-Quran tak ceritakan, hadis Nabi SAW yang sahih tidak menceritakan tentang mereka berebut seorang perempuan. Tak ada. Baik. Cuma sampai satu tahap, Qabil ni kata apa? Aku akan bunuh hang. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Maka Habil kata apa? Habil kata sesungguhnya Allah hanya menerima korban ataupun menerima persembahan daripada orang-orang yang bertakwa. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Itu adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang sungguh hebat, yang menceritakan kepada kita tentang satu amalan yang diterima, dua amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi tuan-tuan, satu amalan yang diterima, dua amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kalau kita tengok ayat Quran ni, fatuqubbila min ahadihima. Allah Taala terima satu amalan daripada mereka dan Allah Taala tak terima. Kalau kita mengaji bahasa Arab, kalau kita mengaji bahasa Arab, fatuqubbila ini adalah maf'ul, adalah mabni lil majhul. Adalah mabni lil majhul. Ia terbina di atas jalan mabni lil majhul. Kita tidak diceritakan amalan yang bagaimana, amalan kenapa, bagaimana amalan tersebut dilakukan, tidak ada. Bahkan Said Qutb rahimahullah dalam tafsir fi Dhilal al-Quran dia kata wal fi'lu mabni lil majhul. Perlakuan ini sama ada Allah Taala terima salah seorang dan Allah Taala tolak ini, dia mabni lil majhul. Allah Taala tidak memberitahu kepada kita siapa, bagaimana diterima, apakah amalan diterima, bagaimana bentuk dia, kaifiah dia, tak tahu. Bermaksud ia adalah perkara yang ghaibiyah. Kita pun tak tahu sebab Allah Taala tak cerita kat kita. Wa ila kaifiyati ghaibiyah. Begitu juga dengan bagaimana yang Allah nak tu,
Allah Ta'ala tak ceritakan kepada kita. So, kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, ala nabhathu an kaifiyati hadha taqabbul. Maka kita tak perlu dah duk sibuk-sibuk cari pasal apa, macam mana amalan apa yang dia buat. Cuma Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendatangkan kepada kita satu perkara yang kita perlu lihat kat sini. Yang pertama, kenapa ada sampai tahap bunuh? Satu idea. Ini sekadar idea. Qabil, dia tak buat lagi, dia tak bunuh lagi. Dia hanya kata apa? Aku nak bunuh. Baik. Ini cerita kepada kita satu bentuk bahawa anak Nabi Adam AS dah ada satu, Allah bagi kat kita ilham. Allah terlintaskan ilham. Kan Allah Ta'ala bagi ilham kepada kita dua ilham. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Kita baca surah Asy-Syams. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Semua manusia dibuat sama rata, semua cantik. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengilhamkan kepada manusia sama ada kita ada terlintas kadang-kadang nak buat jahat. Wa taqwaha. Kita ada terlintas nak buat baik. Ada ketikanya kita terlintas nak buat jahat. Ya, ada ketikanya kita terlintas nak buat baik. Tetapi kita ni insan mukhayyarun. Kita insan yang diberikan pilihan. Kalau kita nak buat baik, ada jalan dia. Kalau kita nak buat jahat pun ada jalan dia. Tetapi dekat sini Qabil, Allah Ta'ala cerita ada satu tabiat. Tabiat Qabil ni ialah terlintas dekat dia. Satu lintasan idea, kata aku nak bunuh hang. Qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Kata Habil, menenangkan Qabil. Dia kata, wahai Qabil, sesungguhnya Allah Ta'ala hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Yataqabbalu minal muttaqin. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama, Qabil dia tahdid. Dia bagi satu ancaman, aku nak bunuh hang. Satu ancaman. Ayat Quran ni menunjukkan kepada kita ia adalah tabiat insan yang biasa. Kita rasa nak buat jahat. Cuma sama ada kita melafazkan dengan mulut ataupun tidak. Tetapi kali ini Allah menceritakan Qabil ini melafazkan dengan mulut. Bukan senang nak apa yang ada di dalam hati kita, kita keluarkan. Sebab itu kita tidak menerima apabila orang menyatakan dia tu hati dia baik, dia tu sebenarnya mulut dia jahat tapi hati dia baik. Tak. Apa yang ada dalam diri kita itu yang kita keluarkan. Macam kita mancuh air teh tarik tuan-tuan. Mancuh air teh tarik, tuang dalam jang. Jang tu kita tuang dalam cawan. Cawan tu kita tak boleh kata itu air anggur. Tak, ia teh tarik. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dah kita bancuh kat dalam tu teh, apabila kita tuang, dia tetap menjadi teh. Dia tidak boleh menjadi air sirap limau bandung. Tak boleh. Kan? Dia tak boleh. Begitu juga dengan jiwa manusia. Allah Ta'ala nak cerita tentang jiwa manusia ni daripada dalam ada manusia menzahirkan dengan menyebut perkara ini. Dia menyebut apa? Benda yang kita katakan the ultimate kejahatan, di antara kejahatan yang ada di atas dunia ni ialah bunuh. Dan yang ni kerja siapa tuan-tuan? Kita baca ayat Quran tadi, la aq'udanna. Syaitan dia kata apa? An siratal mustaqim. Aku nak pastikan anak-anak Adam ni tak boleh berada di atas jalan yang benar. Aku akan datang pada depan hampa, belakang hampa, kiri hampa, kanan hampa, segenap penjuru. Makanya kita kena tahu bahawa ini adalah kerja siapa? Ini adalah kerja syaitan. Syaitan akan datang ketika mana amarahnya manusia. Manusia marah, syaitan datang. Manusia marah, syaitan datang. Seperti mana kalau kita tengok kisah para nabi yang lain, abang kepada Yusuf AS, sebab apa mereka ada idea hampir sama. Kenapa ada idea menyatakan apa? Mereka kata uqtulu Yusuf.
Apa kata kita bunuh Yusuf? Kan mereka mengutarakan pandangan. Maksud, ada idea jahat. Idea jahat ni dalam kepala kita ada, dalam kepala anak-anak Nabi pun ada. Itu tabiat manusia. Pasti ada kepala jahat. Kan? Ada idea. Cumanya, seorang lagi anak Nabi Adam AS ni kita panggil Habil, kata apa? Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan-amalan daripada orang yang bertakwa. Takwa tu datang daripada hati. Bermaksud Allah Ta'ala bukan tak menerima amalan kamu kerana apa yang kamu persembahkan. Tetapi Allah melihat amalan ini sama ada amalan nak diterima ataupun tak diterima, Allah melihat kepada hati kamu. Maka kita tengok pada ayat ni, ia berdasarkan kepada kalam Nabi SAW yang menguatkan bahawa Nabi kata apa, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bahawa innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sebab Al-Quran tidak menceritakan bagaimana anak Adam, Qabil dan Habil ni masing-masing present. Kemungkinan besar apa yang dipersembahkan oleh Qabil ini adalah lebih baik daripada Habil. Kita tak tahu. Yang cerita yang lebih baik itu adalah riwayat Israiliyat. Yang sebenarnya kita tak tahu. Berkemungkinan besar kalaulah Qabil ini bagi kemungkinan lebih baik daripada Habil daripada sudut materialnya. Tetapi sekiranya amalan itu yang dibuat itu daripada hati yang tidak baik, maka Allah Ta'ala tidak menerimanya. Itu kata Nabi SAW. Nabi kata apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah kata, aku tidak melihat kepada apa bentuk dia, fizikal dia, aku tidak melihat kepada harta dia. Kalaulah Qabil bagi benda yang mahal sekalipun, tetapi kalau hati dia tak baik, Nabi SAW kata apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat kepada persembahan hati kamu dan amalan bagaimana kamu buat. Kamu riak nak menunjuk ke? Bagaimana ke? Allah Ta'ala tengok apa tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat kepada hati kita. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sebab itu kalau kita tengok berdasarkan kepada ayat Quran ini, begitu juga kan daripada dalil-dalil yang didatangkan, begitu juga dengan para sahabah. Para sahabah kata apa? Di antaranya Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib kata apa? La yaqallu amali ma'at taqwa. Wa kaifa yuqallu ma yutaqabbal. Bagaimana Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib kata tidak akan berkurang amalan sekiranya ada takwa. Maksud dia nak buat amalan ni kena ada ketakwaan yang datang pada hati, ikhlas, bukan nak menunjuk-nunjuk. Takwa ni berhati-hati, buat bukan kerana yang lain, hanya kerana Allah. Wa kaifa yaqulu ma yutaqabbal. Maksud dia seolah-olah nak Ali nak bagi tahu pada kita bagaimana sesuatu amalan yang ada takwa itu akan dilihat kurang, tidak diterima sekiranya di sana ada takwa. Takwa ni dekat mana? At-taqwa, Nabi kata ha huna, di hati. Maka Allah Subhanahu Ta'ala melihat kepada hati kita. Begitu juga dalam kes ni, Allah Subhanahu Ta'ala tak tengok pada apa material yang dipersembahkan oleh Qabil dan Habil, tetapi Allah Subhanahu Ta'ala melihat kepada hati mereka. Dan apabila Allah Ta'ala tak menerima salah satu daripada mereka, maka yang tidak diterima tersebut menzahirkan apa yang tersembunyi selama ni. Dia menzahirkan apa? La aqtulannak. Aku nak bunuh hang. Sebab aku iri hati ke hang. Amalan aku tak terima, amalan engkau terima. Maksud dia memang hati dia ada masalah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, itu sifat orang yang beriman dan sifat mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, nanti tuan-tuan kita akan bincangkan sifat orang yang beriman, tidak beriman ni Allah Ta'ala dah cerita dah dalam kisah manusia yang terawal yang melakukan pembunuhan, iaitu Qabil melakukan pembunuhan ke atas Habil, tapi tak berlaku lagi pembunuhan ni. Ada siri, nanti kita masuk siri yang kedua, bahawa
Qabil dan Habil ni sebelum berlaku pembunuhan mereka ada conversation. Sehingga kan Qabil menyatakan kepada Habil kata kat Qabil, kan Qabil kata aku nak bunuh, baru idea, baru cakap. Maka Habil kata apa? La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadayya ilayka la aqtulak. Kalau kamu nak bunuh aku, kamu boleh bunuh aku, tapi aku takkan bunuh kamu kerana aku takut kepada Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melihat perbincangan ini, perbincangan yang menceritakan kepada kita Habil ni seorang yang berjiwa besar. Nak bunuh aku boleh, tapi aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan lepas tu Nabi Habil menyatakan apa? Kalau hang bunuh aku, seolah-olah satu hang berdosa, yang kedua aku pun seolah-olah aku berdosa. Bukan takat engkau jadi ahli neraka, tapi kita sama-sama, aku pun rasa bersalah sebab aku yang menyebabkan engkau masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sifat yang terpuji yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Habil ini menceritakan kepada kita bagaimana orang yang baik tidak sama dengan orang yang tidak baik. Sunnah yang baik tidak sama dengan sunnah yang tidak baik. Dan bagaimana orang yang baik ini apabila ditujukan ataupun diberikan satu tahdid, diberikan satu ancaman bunuh kepada dia, macam mana dia ni boleh jawab? Habil ni boleh jawab dengan jawapan yang sungguh hebat. Kerana ada satu sifat yang ada pada dia yang Allah Taala ceritakan, nanti kita akan masuk cerita dalam surah Fussilat, cerita tentang orang ini dia ada satu sifat dia adalah sifat orang yang sabar. La tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama orang yang buat jahat dengan orang yang baik. Nah, idfa' billati hiya ahsan. Kata Allah, tolaklah kejahatan dengan cara yang terbaik. Dan kita akan tengok nanti tuan-tuan, kejahatan yang sebelum dia idea keluar daripada Qabil ditolak oleh Habil dengan menyatakan benda yang sangat besar di dalam kehidupan kita, iaitu hang nak bunuh aku, hang bunuh. Aku takkan bunuh engkau sebab aku takut kepada Allah. Baik, kita akan tengok nanti tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian tentang bagaimanakah kisah dua orang anak Nabi Adam alaihissalam ini memberikan pengajaran kepada kita. Sebab kita akan tengok nanti sebab apa anak Nabi Adam yang bernama Habil ini, yang baik hati ini, menyatakan apa untungnya kamu membunuh aku, nanti kamu tak untung dan kemungkinan aku pun tak untung. Sebab Nabi SAW ada menyatakan kepada kita, idza tawajahal musliman bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila kita melihat ada dua orang Islam yang saling berbunuhan di antara satu sama lain menggunakan pedang masing-masing, kita ketahuilah fal qatil wal maqtul finnar, orang yang bunuh dan orang yang dibunuh dua-dua di dalam neraka Allah. Pasal apa pula orang yang bunuh? Orang yang bunuh okeylah masuk neraka. Orang yang dibunuh pun masuk neraka, kata Nabi SAW. Maka ini adalah di antara kes yang kita akan saksikan nanti insya-Allah pada episod yang akan datang. Tak boleh lama sangat malam ni. Sekiranya tuan-tuan ada soalan boleh utarakan. Ada soalan ke? Tidak, nanti kita akan sambung pada siri yang akan datang insya-Allah pada minggu hadapan pada waktu yang sama insya-Allah. Setiap pada hari Khamis malam. Baik, ada soalan ke? Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau tuan-tuan tengok bahagian chat sama ada di dalam Google Meet ini ataupun tuan-tuan tengok di Facebook, kami mengalu-alukan sekiranya tuan-tuan dan puan nak memberikan sumbangan ikhlas untuk kelangsungan kelas-kelas anjuran Akademik Tadabbur Malaysia, boleh disalurkan di akaun Bank Islam yang tertera atas nama Akademik Tadabbur Malaysia. Baik, ada soalan. Assalamualaikum. Betul ke ada yang menyatakan bahawa iblis itu adalah malaikat yang bernama Azazil yang dihalau dari syurga akibat keangkuhannya? Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah riwayat yang maudhu'ah.
Riwayat mawdu'ah adalah riwayat yang tertolak. Ia bukanlah hadis Nabi SAW, ia adalah riwayat yang tidak betul. Bukan sekadar dhaif tetapi mawdu'ah yang direka cipta. Yang menyatakan bahawa ia adalah berasal pada malaikat yang bernama Azazil. Tuan-tuan kena ingat bahawa satu, ia adalah riwayat yang mawdu'ah, riwayat yang menipu, yang direka cipta. Azazil ini menyatakan syaitan daripada ataupun iblis pada Azazil ini daripada Azazil ini kita kena melihat kembali kepada kita kata apa, unsur diciptakan malaikat diciptakan daripada nur, daripada cahaya, manakala iblis ataupun syaitan diciptakan daripada min marijim min nar, dan daripada api, percikan api. Daripada sudut situ kita dah nampak dah unsur yang berbeza. Kita pula diciptakan daripada tanah, bermaksud kita daripada tanah berbeza dengan iblis daripada api, percikan api, berbeza dengan malaikat yang diciptakan daripada cahaya. Daripada apa yang disebut oleh Habil, adakah berbuktikan Qabil daripada kalangan orang yang tidak bertakwa? Baik, yang tu kita akan bincang nanti, sebabnya dalam ayat yang kita bakal baca nanti tidak menyebut bahawa Qabil ini adalah di antara mereka yang tidak bertakwa. Cumanya ia permulaan cerita dan tidak menceritakan ending penghabisan Qabil ini. Adakah Qabil ini tidak bertakwa kepada Allah sepenuhnya ataupun bagaimana? Nanti kita akan pergi ke cerita tersebut insya-Allah. Baik. Saya cukup sekadar ni. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di antara yang bagi respon tadi Ustaz Zulkhairi ke? Masya-Allah Ustaz. Sumber Kristian mendakwa iblis mantan malaikat. Terima kasih banyak pada Ustaz Zulkhairi. Barakallahu fikum. Tok guru saya ni. Baik, terima kasih kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan satu asr. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.